Baik, Alhamdulillah sudah kembali bersama kami lagi di Rampai Pagi untuk hari ini sekali lagi pertemuan kita Khamis dan kita sudah berada di 20 Rejab 1442 Hijriah. Bersama dengan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Mac ya di tahun 2021. Alhamdulillah pada pagi ini kita bawakan satu tazkirah ya untuk sebagai wadah ataupun pengisian ilmu kita untuk memantapkan lagi keimanan kita insya-Allah dan juga memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Jadi untuk seterusnya saya serahkan, silakan Atul. Kita bersama Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Abdul Rahman yang akan sama-sama menjelaskan mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu santuni mu'allaf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah, didoakan juga habis kita berdua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, dengan segmen tazkirah kita pada hari ini, santuni mu'allaf. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya Ustazah boleh menjelaskan. Kami serahkan kepada Ustazah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini masih lagi berkesempatan untuk bersama-sama Daud dan juga Atul pada pagi ini, yang mana tajuk kita ni pada hari ini adalah sangat menarik, walaupun sebenarnya ia memang sudah lama berlalu juga, tapi masih lagi relevan dengan kita ni. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang mana tafsirannya di sini ini, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu wahai Muhammad agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redai Islam sebagai agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah ni ayat 3 ni menjelaskan kepada kita ni bahawa Allah telah meredai agama Islam ni sebagai pegangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni bersyukur kerana dapat menikmati nikmat iman dan Islam ni dan dapat mengamalkannya dalam keadaan suasana harmoni dan aman. Jadinya agama Islam ni adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disampaikan kepada umat manusia, dan ia merupakan agama yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebajikan, sebab itu sesuai dengan kita ni umat manusia ini untuk mengamalkannya hingga ke akhir ila yaumil akhir. Dan agama Islam ini kalau diteliti benar-benar memang menghayati, dan kalau kita ni mengamalkan, memang ia adalah agama yang cantik dari segi ajarannya, sehingga kan daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil memang semua ada. Sebab itu agama Islam ini adalah agama yang syumul, kehidupan, pernikahan, pergaulan, dan juga dari soal politik, pentadbiran, semuanya ada. Dan agama Islam ini bukanlah agama yang terkurang daripada satu sudut, tetapi sempurna daripada semua sudut. Maka kita dapat melihat dari mana cantiknya agama Islam ini adalah melalui syakhsiah dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui akhlak dan syakhsiah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu kaedah dakwah kepada kita ni yang memangnya sudah Islam, dan begitu juga kepada mereka yang bukan beragama Islam. Nah, agama Islam ini menjadi pegangan seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini memang di mana-mana sudah ada agama Islamnya. Jadinya Islam ini bukanlah hanya sekadar ucapan, akan menyuruh buat ini, buat itu, buat ini, tetapi sebenarnya mesti juga ada disertai dengan praktikal dan amali. Dari sana kita ni dapat menghayati dan dapat kita ni mengetahui akan kebaikan Islam ini. Nah, oleh sebab Islam ini, agama Islam ini indah, maka
ramai daripada tahun ke tahun memang ramai yang ingin mengenali, ingin belajar tentang agama Islam ini, sehingga kan mula-mula mau tahu, lepas satu mendalami, lepas satu jatuh cinta, dan akhirnya berubah pegangan daripada pegangan yang lamanya sehinggalah berubah kepada pegangan yang sekarang ini, iaitu agama Islam. Maka pada kali ini tajuk kita ni iaitu menyantuni mu'alaf. Jadinya apa maksudnya menyantuni mu'alaf ni? Tani belajar dulu tentang santun. Apa sebenarnya santunannya? Maka santun di sini ni kalau menurut Kamus Dewan Bahasa, ia bererti halus dan baik. Apa yang halus dan baik di sini ni adalah budi bahasa, tingkah laku, beradab dan sopan santun. Dan kalau sudah santunan ni artinya menyantuni, artinya menaruh belas kasihan. Sedangkan mu'alaf di sini ni lazimnya kalau kita ni di negara Brunei Darussalam ni, kita ni generalnya adalah mereka yang baru memeluk agama Islam. Dan perkataan mu'alaf ni bukanlah direka saja-saja, tetapi diambil daripada ayat dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajipan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Artinya perkataan mu'allaf ini adalah diambil daripada mu'allafah qulubuhum. Tapi biasanya kita ni menambah qulubuhum yang mana artinya dijinakkan, menjinakkan hati mereka ni. Artinya mereka ni adalah orang yang beruntung kerana menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerana dapat mendapat hidayah dan menerima Islam ini sebagai pegangan dan memulakan hidup dunia diorang ini yang dunia lama itu ditinggalkan, memulakan hidup diorang ini dengan hidup yang baru yang berasaskan Ahli Sunnah wal Jamaah mazhab Imam Syafi'i. Maka artinya santun mu'alaf ini artinya bagaimana kita ni menolong ataupun belas kasihan dengan golongan mu'alaf ini. Jadi bagaimana sebenarnya cara-cara untuk membentuk akhlak mereka, khususnya dalam topik yang kita bawakan pada hari ini, Ustazah? Okay. Maka tajuk ini santun mu'alaf ini bagaimana penerimaan kita ni, akhlak kita ni, sikap kita ni dengan saudara Muslim kita ni. Maka setelah mereka ni kan, mereka ni adalah orang yang menerima hidayah. Artinya tanggungjawab ini bukanlah terletak pada orang-orang yang tertentu dan juga institusi-institusi yang tertentu, tetapi sebenarnya tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Baik mereka itu adalah individu ataupun dalam skala yang kecil ataupun yang besar. Jadinya kerana orang mu'alaf ni, mereka ni saudara Muslim kata ni yang baru ni, apabila sudah diorang ni berikrar syahadah ni, sudah tentulah ada tanggungjawab ataupun yang mereka perlu belajar kerana kehidupan yang lama tu memang ditinggalkan, anda sama dengan kehidupan yang baru ini. Nah, dan salah satunya adalah sebagai kita ni masyarakat yang beragama Islam ni, peranan kita ni adalah salah satunya adalah membantu bistorang ni meneguhkan, meningkatkan keimanan mereka. Dan di antaranya satu adalah kita ni bagi dorongan, kita ni bagi sokongan. Maksudnya dorongan dan sokongan ini kita ni sokong bistorang apa yang mereka buat ni. Kerana saudara baru kita ni bukan dalam Islam sudah menjamin apabila mereka memeluk agama Islam ni memang dijamin dorang punya keadaan bistorang itu dibela dan dilindungi. Tadi indah mahu mereka ni terkapai-kapai ataupun terumbang-ambing di dalam mencari hidayah, bimbingan ni. Hidayah tu memang sudah ada, tetapi untuk memantapkan akidah mereka ni bagaimana? Andai saja dalam satu keluarga kita ni, jangan kita ni
serahkan kepada orang-orang yang tertentu. Artinya kalau sekiranya di rumah, kalau sekiranya ada ahli keluarganya yang memang sudah ada yang Islam itu, bimbing ia, ajak ia, ajar ia. Kemudian yang didapat kerja pun kita ni tunjukkan macam mana Islam ni diamalkan. Kerana tani tidak mahu mereka ni keliru dengan apa yang mereka lihat dan apa yang disampaikan. Islam ni sebagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni selepas sahaja disampaikan satu kabilah ni menerima Islam ni berbaiat kepada Rasulullah, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Rasulullah tidak membiarkan. Rasulullah menghantar mereka ni menghantar sahabat-sahabat kepada kekampungan mereka ni supaya akidah habis terangan ni terjaga. Itu sokongan dan dukungan. Kemudian yang kedua, bagi hak bis diorang ini, hak macam mana? Kalau zakat itu memang diorang punya pembahagian. Tadi sudah ada disebutkan bahawa orang yang dijinakkan hatinya ni memang dapat mendapat pembahagian zakat bis diorang. Kemudian hak macam mana lagi? Pendidikan, bimbingan, pendidikan dan bimbingan. Artinya ilmu ni adalah amat penting. Macam ketanian ni juga. Ketanian ni pun walaupun sudah walaupun dari asal dari damit sudah memang ketani beragama Islam, tetap sahaja memerlukan agama Islam ni, kerana agama Islam ni ilmunya itu adalah santapan rohani ketani. Sebagaimana fizikal memerlukan makanan untuk menguatkan tubuh badan, tapi rohani ketani ni macam mana untuk ketanikan beriman, kekal iman ni, kekal ketani mengamalkan sunnah Rasulullah, tetap sahaja memerlukan ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu fiqh ni supaya ketani indah terpesong ataupun lari. Maklum manusia ni memang selalu lupa dan lalai. Apatah lagi mereka ni kan yang kosong, mungkin memang ada pengetahuannya tetapi perlu juga tetap memerlukan bimbingan. Kemudian kalau bantuan, ketani berikan bantuan kepada mereka ni. Kenapa diberikan bantuan ni? Supaya hati bis diorang ni lunak, hati bis diorang ni lembut, kerana Islam ni tidak mengabaikan, tidak membiarkan mereka. Jadinya macam kita ni memujuk anak-anak, dibalikan coklat, dibalikan itu lebih kurang psikologinya macam itu, supaya bis diorang ni tetap di sana tu, dan di samping itu juga kena bersabarlah juga, kerana walaupun kita ni mengatakan qalu amanna, walaupun kita ni mengatakan kita ni beriman, ujian Allah itu tetap ada. Kemudian kita ni beri pendidikan di Brunei Darussalam ni, alhamdulillah ada institusi ataupun persatuan yang institusi lah yang khusus buat saudara baru ketanian ni. Selepas sahaja bis diorang ni memula agama Islam, bis diorang ni diberikan program pembelajaran sepanjang tahunannya, supaya bis diorang ni indah ketinggalan dalam dalam mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Nah, kemudian yang seterusnya kita ni tunjukkan macam mana sikap ataupun sifat-sifat mahmudah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam ini bermula dengan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak kan. Akhlak ni, kerana akhlak pada waktu itu memang jatuh merundum, tapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah ditunjukkan bahawa akhlak Rasulullah itu sama seperti Al-Quran, berdasarkan hadis di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di rumah. Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah ni bahawa akhlak Rasulullah ni adalah seperti Al-Quran. Maka Al-Quran ini merupakan kitab suci yang menjadi pegangan kita ni, sandaran kita ni, selain daripada hadis Rasulullah. Maka Al-Quran ni di dalamnya banyak konsep ataupun mengajak manusia ni berbuat kebaikan. Umum. Ajaklah manusia ni berbuat kebaikan dan tinggalkanlah kemunkaran. Maka di sini inilah kita ni, kerana tani siapa sahaja dakwah ni indah semestinya dipikul oleh
orang-orang tertentu Betul. boleh jadi kalau ada kemampuan, kekuatan untuk kan berdakwah secara bilisan bercakap, mungkin dengan sikap dan akhlak, kerana sikap dan akhlak inilah yang sebenarnya mencuri perhatian orang-orang Arab terdahulu untuk mengenali Islam ini secara lebih dekat. Walaupun pada dasarnya mesti orang menentang, tapi kerana keluhuran budi pekerti, kesucian akhlak itu, maka mereka jatuh cinta dengan Islam dan mengamalkan apa yang ada di dalam itu. Dan satu lagi juga, kita ni sokong juga dorang ni diberikan pendidikan kemahiran dalam keusahawanan. Ya. Memang ada diberi bantuan, tapi di samping itu juga mereka ni kita ni sokonglah dorang apa yang produk base dorang jual itu, kita ni sokong dengan kita ni membalik. Kerana itulah usaha kita ni untuk membantu saudara-saudara baru kita ni. Dan dakwah ni pahalanya adalah besar, ia jihad. Barang siapa mandalla ala khairin, ketadikan ni mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'iluhu. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia memperolehi pahala seperti orang yang mengikutnya. Artinya kita ni bila kita ni tunjuk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ni, baik ia beragama Islam ataupun tidak, kemudian mereka mengikuti apa yang kita ni ajar tu, kita ni dapat pahala. Jadinya Allah ni Maha Pemurah, ia indahkan memberi pahala itu pada satu pihak, tetapi melibatkan semua pihak. Kita dapat pahala kerana menunjukkan jalan yang baik, dan saya dapat pahala kerana mengikuti, dan kita ni pun, orang yang mengikut ni pun kebaikannya tu bukan terkena pada orang lain tapi pada dirinya. Jadi itu ya sebenarnya yang perlu kita tahu sebenarnya. Santuni Mu'allafah ni kita ni sebagai masyarakat juga mainkan peranan penting ya, saya. Dan mungkin sebagai kesimpulan untuk tazkirah kita pada pagi ini, Santuni Mu'allaf. Jadi silakan Ustazah. Okay. Kesimpulan pada kali ini, kesimpulan pada ketani tazkirah pada pagi ini, sebenarnya golongan mu'allafah ni tidak ada bezanya dengan ketani ini yang sudah sememangnya Islam daripada kecil lah. Ia Islam ini adalah sangat adalah ajarannya adalah untuk menyeluruh, di mana apabila seseorang itu sudah mengucapkan kalimah syahadah, maka ia adalah menjadi saudara ketani. Seorang muslim itu adalah saudara kepada muslim yang lain, dia tidak menzaliminya dan tidak menganiayainya. Maka ketani hendaklah membantu saudara muslim ketani ini, kerana ia adalah salah satu keimanan, salah satu cabang keimanan. Kesempurnaan iman seorang ini tidak akan sempurna melainkan ia mengasihi saudaranya yang lain. Oleh itu, sama-samalah kita ni membantu pada perkara kebaikan, dan janganlah kita ni membantu pada perkara yang maksiat dan kemunkaran. Jadi itulah ya yang dapat kita bawakan pada pagi ini dalam segmen tazkirah kita. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan juga panduan ya dalam kehidupan kita. Kita juga sebagai masyarakat memainkan peranan penting ya untuk saudara-saudara baru kita ini. Dan apapun, terima kasih Ustazah dengan penjelasan tazkirah kita pada hari ini. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan adanya perkongsian ilmu ataupun sedikit pandangan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Ustazah tadi, semoga dapat memberikan kita ni pencerahan dan juga hidayat lah pada kita ya.